Saya mengambil penerbangan dari Kuala Lumpur ke Bandar Seri Begawan. Boleh ada satu gambaran apa keadaan di KLIA 2 di lapangan terbang Brunei dan juga apa langkah-langkah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk ini saya akan kongsikan di mana saya rujuk untuk maklumat dan sewaktu ketibaan di Brunei adalah mengenai sewaktu dalam pesawat. Hai semua, selamat kembali ke Something Brilliant. Saya sekarang berada di Brunei, akhirnya sudah tiba kembali ke sini dengan selamatnya. Dan ya, saya mengambil penerbangan dari Kuala Lumpur ke Bandar Seri Begawan. Dalam video ini, saya ingin kongsikan sedikit pengalaman saya supaya kamu semua boleh ada satu gambaran apa keadaan di KLIA 2 di lapangan terbang Brunei dan juga apa langkah-langkah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk bahagian Brunei dan juga bahagian Malaysia, dan juga sedikit gambaran bagaimana perjalanan saya. Dan untuk pengetahuan kamu semua, video ini bukanlah satu garis panduan yang lengkap. Jadi memang saya sangat galakkan untuk mencari maklumat yang terkini dan juga yang sah dan rasmi dari sumber-sumber dan jabatan-jabatan pihak-pihak yang berkaitan. Seperti mana yang saya sendiri juga lakukan sewaktu persediaan untuk perjalanan saya. Namun dalam video ini saya akan kongsikan di mana saya rujuk untuk maklumat, dan saya akan masukkan info ini dalam description video ini. Sekali lagi, video ini cuma satu perkongsian mengenai perjalanan saya ke Brunei pada waktu perjalanan tersebut. Cara saya berkongsi dalam video ini akan dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama ialah bahagian berkaitan dengan Malaysia, KLIA 2, mengenai check-in dan menaiki pesawat. Bahagian kedua adalah mengenai sewaktu dalam pesawat, dan juga bahagian ketiga ialah sewaktu ketibaan di Brunei. Ya, so sebelum saya mulakan, untuk pengetahuan, untuk saya adalah pemegang pasport Malaysia dan saya sedang kembali ke Brunei untuk tujuan pekerjaan, dan kerana itu saya tidak perlu membeli insurans yang merupakan satu syarat untuk masuk. Sewaktu saya menaiki penerbangan saya lah, mungkin akan ada perubahan. Penerbangan saya adalah pada tarikh 16 hari bulan April 2022. Perlu ingat, keadaan syarat-syarat mungkin akan sudah berubah. Sebab itu bagus juga untuk rujuk maklumat terkini sebagai persediaan, kerana kita tidak mau nanti dokumen tidak lengkap ke nanti waktu pemeriksaan dokumen yang tidak bagi limpas. Ya, so satu lagi, penerbangan saya adalah yang terus-menerus dari Kuala Lumpur ke Brunei, bukan penerbangan transit lah. Ya. Okey. Penerbangan saya adalah menaiki pesawat AirAsia. Harga tiket penerbangan saya ialah RM334 Malaysia, dan penerbangan saya waktu itu pada jam 6.35 pagi. Dan so dokumen yang diperlukan untuk
bahagian Malaysia untuk keluar negara Malaysia tidak ada dokumen yang diperlukan untuk pemegang pasport Malaysia ya untuk saya, dan hanya memerlukan app MySejahtera dan pastikan ada pada kategori risiko rendah supaya boleh masuk lapangan terbang. Itu saja yang diperlukan. Dan bawalah pasport tu semua kan. Ya, itu untuk bahagian Malaysia. Perlu app itu saja. Bawa pasport itu sudah tentu, dan setahu saya itu saja. Tidak ada dokumen tambahan yang perlu dibawa. Untuk bahagian Brunei pula ada senarai dokumen-dokumen yang diperlukan untuk masuk negara Brunei Darussalam. Sewaktu saya mau masuk Brunei, setahu saya senarai dokumen yang diperlukan macam berbeza dengan sekarang. Ya, sekarang maksudnya 23 hari bulan April. Setahu saya ada perubahan terkini pada 22 hari bulan April 2022. Ya, namun satu yang saya mau ceritakan ialah mengenai recovery certificate. Untuk penumpang yang sudah sembuh daripada COVID, perlu satu sijil sembuh recovery certificate lah dalam bahasa Inggeris. Dan waktu saya masuk, saya sendiri juga ada dijangkiti COVID dan sudah sembuh lah. Dan untuk masuk Brunei waktu itu mereka perlukan sijil ini. Dan untuk sijil ini saya hanya menunjukkan memo daripada MySejahtera. So waktu saya dijangkiti, saya ada laporkan dalam app tersebut dan ada keluar satu memo, iaitu saya akan tunjukkan memo tersebut, dan dia akan keluar memo ini, dan bila sembuh dia akan bagi tahu juga yang sudah lengkap dan sudah sembuh. Dan memo ini memadai untuk bahagian Brunei untuk menunjukkan yang kamu sudah sembuh lah. Oh ya, lupa bagi tahu. Ingat untuk gambarkan ataupun screenshot yang memo ini, kerana lepas 1 minggu lebih memo ini akan hilang daripada MySejahtera app. Dan untuk selamat, bagus kasih printkan ataupun buat salinan yang memo tersebut. Dan ini saya mau kongsikan kerana waktu saya cari maklumat dari COVID Assessment Center CAC bahagian Malaysia, mereka bagi tahu mereka tidak akan memberi apa-apa surat ataupun sijil recovery certificate. Itu sudah mereka sekarang tidak ada bagi sudah. So yang app memo itu saja yang ada. Ya. So kalau kamu mau tanya juga, boleh merujuk CSC terdekat kamu. Memang ada info di internet, apa nombor telefon mereka, apa email mereka, dan boleh WhatsApp lah. Macam untuk saya hantar message WhatsApp untuk tanya mereka. Ya, itu sajalah yang mungkin saya mau cerita panjang sikit. Yang lainnya semua maklumat boleh jumpa di internet lah, di akaun Instagram Jabatan Perdana Menteri Brunei, dan juga di laman web Jabatan Perdana Menteri Brunei. Ada banyak maklumat di sana, boleh rujuk. Yang akaun Instagram mereka juga ada infografik lah. Mereka macam ringkaskan apa dokumen-dokumen yang perlu dibawa dan apa syarat-syarat,
Tapi kalau ada apa-apa keraguan, boleh email lah. Untuk saya, sebab kes saya ada lain sikit, sebab tu saya ada email kepada 2 email. Saya akan kongsikan dalam description. Satu ialah bahagian Kementerian Kesihatan. Mereka ada beri satu email address untuk bertanyakan soalan. Dan satu lagi email address ialah untuk bahagian Jabatan Perdana Menteri lah. Mereka ada email yang khusus untuk menanyakan mengenai perjalanan penerbangan punya. Ya. Dan sebelum naik pesawat akan ada 2 kali dokumen-dokumen yang diperlukan oleh negara Brunei Darussalam. Mereka akan semak. Akan ada 2 pemeriksaan dokumen lah sebelum masuk pesawat. Kali pertama ialah waktu mau check in bag. Kalau kamu ada beli bagasi ataupun luggage untuk check in, so sebelum kamu boleh buat check in luggage, akan ada staff AirAsia yang akan semak semua dokumen yang diperlukan oleh sewaktu ketibaan di Brunei Darussalam. Dan kalau tidak lengkap, mereka tidak akan bagi kamu lalu lah. So itu kali pertama. Dan kali kedua ialah sewaktu sudah limpas immigration. Lepas immigration akan ada satu pemeriksaan keselamatan lagi, security check. So selepas immigration, selepas pemeriksaan keselamatan, dan bila sudah diumumkan flight kamu, dan sebelum masuk ruangan untuk menunggu masuk kapal terbang, sana mereka akan cek sekali lagi semua dokumen kamu lah. So secara keseluruhan 2 kali mereka akan cek kamu punya dokumen. Okay, so seterusnya saya ingin kongsi sedikit mengenai KLIA 2, keadaannya sekarang. Sewaktu saya berada di sana, ada beberapa perkara yang saya nampak dan juga perasan. So yang pertama, saya ada jumpa yang sekarang ada perkhidmatan photostat dan print. So kalau kamu ada dokumen yang tertinggal ke, ataupun kamu perlu fotokopi, perlu print, sana boleh buat lah. Tapi harga dia RM2 satu helai lah. So tak kira, sama juga printing, fotokopi sama saja, RM2 Malaysia satu salinan. Boleh tahan lah, mahal juga. Dan di KLIA 2 banyak, hampir semua kedai di sana akan tutup dalam jam 9:30 malam sampai jam 10 sana sudah mula tutup sudah. Dan dalam jam 10:30 macam tu, hampir semua kedai sudah memang tutup sudah di sana. Hanya ada macam kedai runcit kah, kira macam itu, Family Mart, dan juga satu KK shop ada buka. Ya, yang lainnya semua tutup. Biasanya ada buka, tapi ya tidak tahulah, kali ini waktu saya di sana semua tutup sudah. So bagus sediakan makanan sendiri ataupun ya tapau ke apa. Kalau kamu tahu kamu akan lapar waktu malam-malam, boleh sediakan makanan lah kalau kamu mau. Untuk saya sendiri, saya bawa biskut lah. Ya. Dan dalam bahagian lepas immigration, sudah limpas pemeriksaan keselamatan, security check sana. Kawasan itu pun, kedai-kedai sana pun tutup. Waktu saya naik pesawat dalam jam 4 hingga 5 pagi, saya berada di kawasan tunggu penerbangan. Jam 4 pagi, jam 5 pagi tu kedai sana masih belum buka juga.
So samalah, kalau kamu naik pesawat yang awal, bagus sediakan sedikit makanan atau beli roti dari luar untuk bawa lah. Untuk air tidak perlu risau. Di kawasan luar sebelum immigration, sana ada satu tempat boleh ambil air. So boleh bawa botol lah, bawa botol sendiri, botol yang biasa. Dan kalau tidak ada air di sana boleh isi. Dan selepas immigration, selepas pemeriksaan keselamatan, kawasan sana juga ada tempat boleh ambil air minum. Untuk food court lama itu sudah tidak ada. Mereka sudah pindah dan sekarang dia berada di tingkat ketibaan. Okey, sekarang bahagian kedua untuk yang sudah lama tidak naik pesawat. Ini ialah gambar dalam pesawat. Waktu saya naik penerbangan saya, tidak ramai sangat orang. Dalam 60 hingga 7% tempat duduk itu kosong. Ya. Dan untuk maklumat, semua ini sama waktu saya keluar dari Brunei di bulan 12 tahun 2021, dan juga waktu saya naiki penerbangan kali ini, tidak ada penjarakan tempat duduk. Jadi memang dia biasanya 3 tempat duduk bersebelahan kan. Memang 3-3 pun akan ada orang duduk. Mereka tidak akan kosongkan satu tempat duduk. Ya, so jangan terkejut lah bila kamu nampak semua ada orang duduk. Mereka tidak akan beri penjarakan itu. Memang di dalam pesawat semua mereka akan isikan lah. So, tapi untuk penerbangan saya, kerana ada banyak tempat kosong, jadi ada yang tukar-tukar tempat lah. Dan untuk pengetahuan anda juga, itu tandas kapal terbang di bahagian belakang kapal terbang. Untuk penerbangan saya, sudah mereka tukar posisi kedudukan tandas itulah. So dulu waktu kamu sampai dekat penghujung, dia ada di kiri kanan kan. Sekarang dia dekat pintu keluar dari pesawat sana. Ya. So macam mana mau cerita dia punya kedudukan ini. Dia bezalah. Bukan tempat yang dulu itu. So ya, untuk pengetahuan kamu lah. Dan selain itu, AirAsia ada penjualan makanan dan juga merchandise. Mereka punya merchandise? Bukan cendera hati kan? Macam dia punya tuala kah, keychain kah, dia punya pen kah, ya benda-benda macam itu mereka ada jual lah waktu dalam pesawat itu. Okey, untuk bahagian ketiga pula, ini mengenai ketibaan di Brunei, di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Langkah pertama ialah untuk melalui, saya panggil COVID screening station. Dia punya tempat di mana mereka akan memeriksa semua dokumen yang kamu sediakan awal itu. Di tahap pertama sana mereka akan cek semua dokumen inilah. So waktu saya masuk, saya hanya perlu buat yang ART saja, dan bila keputusan itu negatif, itu sajalah. So mereka cek saya punya dokumen, dan mereka suruh saya pergi tempat untuk buat yang ART, dan ada staff kaki tangan sana yang akan lakukan ART lah, bukan kita sendiri yang buat. Selepas tu sudah keluar
negatif ialah bahagian immigration. So lepas immigration dan custom dan sudah keluarlah, itu saja. Iya, so lebih kurang itu saja yang saya ingin kongsikan. Kalau belum lihat video yang sebelum ini, boleh lihat dan rujuk sana juga. Kerana banyak yang saya cerita di sini sedang merujuk kepada klip-klip dalam video tersebut jugalah. Ya, so saya akan link video itu di penghujung video ini, boleh lihat. Dan juga harap video ini ada membantu kamu untuk lebih jelas apa perjalanan kamu nanti ke Brunei. Apa lagi ya? Kalau kamu rasa video ini dapat membantu sesiapa, boleh juga kongsikan video ini kepada mereka lah. Dan iya, saya rasa itu saja dari saya untuk sekarang. Ya, oke. Terima kasih. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye.